Kita tahu bahawa keadaan rakyat Mesir sememangnya semenjak zaman Husni, semenjak zaman Anwar Sadat berada di tahap yang paling rendah, ekonomi yang mundur. Di penghujung pemerintahan Husni terdapat sedikit perkembangan yang menarik dari segi ekonomi, dan pengembangan ekonomi itu nampak agak drastik sikit. Tetapi bila berlakunya revolusi, keadaan menjadi semakin teruk. Keadaan hanya menjadi lebih baik sedikit dan berjaya dipulihkan pada tahun lepas dan di awal tahun 2013 apabila Morsi telah berjaya mengemukakan plan ekonominya. Dan jikalau diberikan peluang kepada Morsi untuk memerintah selama 5 tahun seperti yang telah ditetapkan, sudah tentu keadaan sosioekonomi rakyat Mesir akan lebih baik dan lebih pulih daripada sebelum ini. Dengan perniagaan yang semakin berkembang, dengan sistem keadilan sosial yang dibawa oleh Morsi dan juga kabinet yang telah beliau bentuk, kebajikan rakyat Mesir dari segi pendidikan, dari segi peduli terhadap golongan miskin dan golongan buta huruf dan sebagainya akan menjadi lebih terjaga dan akan berjaya dipulihkan berbanding sebelum ini. Tapi malangnya bila berlaku kudeta, segala-galanya telah hancur. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik daripada sebelum ini jikalau kudeta berterusan, jikalau junta tentera tetap memerintah, dan jikalau ada pilihan raya pun, pilihan raya yang lakonan dan hanya boneka-boneka yang memerintah. Apabila kembalinya saki-baki rejim lama, kembalinya pihak tentera ke persada kekuasaan Mesir, keadaan negara Mesir tidak akan lebih baik. Tambahan pula, Mesir kini lebih hidup di atas pengaruh kuasa luar, sama ada Amerika, sama ada Israel, sama ada Saudi ataupun UAE. Jadi selamanya mereka mengharapkan bantuan pihak luar dan mereka tidak akan berdiri di atas diri mereka sendiri. Yang lebih malang lagi, kebanyakan kelompok yang menikmati bantuan luar itu adalah pihak tentera itu sendiri. Korupsi akan tetap saja berlaku, pecah amanah, pembolotan kekayaan oleh golongan-golongan elit, golongan-golongan tertentu, penyalahgunaan kuasa, pencabulan terhadap civil liberty ataupun kebebasan sivil, dan juga segala apa saja unsur tata kelola yang buruk ataupun bad governance akan kembali berlaku, dan ini akan menyaksikan tahap ekonomi Mesir di tahap yang paling teruk sekali. Wujudnya tidak stabil di Mesir akan memberikan keuntungan kepada Israel. Wujudnya tidak stabil di kebanyakan negara-negara di rantau Asia Barat akan hanya mempamerkan wajah buruk Israel itu sendiri. Dan yang keduanya, untuk menjaga kepentingan ekonomi Amerika di kawasan Teluk, mereka perlu mengekalkan pemerintahan diktator, pemerintahan autokratik, sama ada di Saudi, sama ada di UAE, di Kuwait, dan juga negara-negara yang menjadi sekutu Israel. Kejayaan mana-mana negara Arab di kawasan rantau Asia Barat dengan sistem yang lebih demokratik, sistem yang lebih memberikan kuasa kepada sivil, kepada rakyat, yang lebih memberikan kebebasan dan kemajuan ekonomi, merupakan berita buruk kepada kuasa-kuasa di Teluk itu sendiri. Dan juga ini tidak baik untuk Amerika dan tidak baik untuk rejim-rejim yang berkuasa dekat situ. Dan cara yang terbaik bagi mereka ialah tidak stabil di negara-negara di rantau berkenaan dan juga kekalnya kuasa-kuasa autokratik yang berada di Teluk dan juga berada di rantau Asia Barat. Dan kembali kepada Israel, ya seperti saya katakan tadi, jikalau Mesir berjaya menjadi kuasa ekonomi, ia tidak baik untuk Israel, kerana apa sahaja pembangunan di Mesir akan merebak ke Gaza, dan jikalau Gaza menikmatinya, ia juga berita yang tidak baik. Naiknya Mesir sebagai kuasa ekonomi dengan sistem demokratik, ia juga merupakan berita buruk pada Jordan, sekutu utama Israel dan sekutu utama Amerika itu sendiri. Dan kita tahu, untuk Mesir naik sebagai kuasa ekonomi, formulanya telah dikemukakan oleh Morsi sepanjang pentadbirannya, iaitu negara mestilah mengamalkan good governance, tata kelola yang baik, negara bersikap sivil sepenuhnya rakyat, di mana tentera hanya diletakkan di kem-kem dan juga di sepadan-sepadan dan tidak mencampuri urusan politik. Pihak keselamatan tidak berkuasa penuh, tetapi diletakkan di bawah Menteri Dalam Negeri, dan tujuan utama mereka untuk menjaga keselamatan rakyat dan bukan keselamatan rejim.
Mesir hendaklah mengamalkan ekonomi yang pro pasaran bebas, pro perniagaan seperti mana kejayaan dilakukan oleh Turki, tetapi dalam satu waktu yang sama memandangkan sosial ekonomi Mesir yang teruk dan juga keadaan rakyat yang begitu miskin dan buta huruf dan ketinggalan dalam pelajaran. Langkah untuk menjaga keadilan sosial, ekonomi yang menjaga kepentingan sosial menjadi rencana utamanya. Dan jikalau ini berlaku, Mesir akan maju. Itulah saja formulanya. Azhar telah hilang kredibilitinya dan juga gahnya semenjak zaman Jamal Abdul Nasir bila diletakkan langsung di bawah kerajaan. Azhar selama berkurun-kurun dan berabad lamanya, mereka berdiri sebagai sebuah badan yang independen. Mereka kendiri, tidak bergantung kepada kerajaan. Malah kalau kita lihat di awal penubuhannya pun, walaupun asalnya mereka ditubuhkan oleh pihak penguasa, tetapi ulama-ulama Azhar yang hidup di atas wakaf, hidup di atas kuasa rakyat itu sendiri, seringkali bangkit untuk melakukan koreksi dan juga melakukan semak dan imbang di dalam pemerintahan di Mesir itu sendiri. Malangnya apabila Azhar diletakkan di bawah kerajaan di zaman Jamal Abdul Nasir, sehingga kini kita lihat Al-Azhar hilang mereka punya kita namakan gah ataupun mereka punya credibility untuk bangkit sebagai sebuah kuasa mewakili rakyat, kuasa yang bercakap di atas dasar agama. Yang berlaku ialah mereka seringkali berjalan seiring dengan rejim. Azhar apabila berhadapan dengan Ikhwan punya, mereka mempunyai beberapa sejarah lama. Azhar melihat, terutamanya pimpinan tertinggi Azhar melihat bahawa Ikhwan merupakan cabaran mereka untuk menguasai otoriti terhadap keagamaan itu sendiri. Mereka merasakan bahawa mereka yang sepatutnya menjadi satu-satunya otoriti keagamaan di Mesir, yang memberikan definisi terhadap Islam di Mesir dan juga menentukan hala tuju Islam di Mesir. Tapi ada munculnya Ikhwan sebagai sebuah gerakan dakwah, sebagai sebuah gerakan Islam semenjak awal lagi, semenjak zaman Al-Banna lagi, mereka melihat bahawa kewujudan Ikhwan itu mencabar otoriti keagamaan mereka. Dan kita lihat sikap tidak senang dan bermusuhan itu sentiasa saja wujud. Tapi kita lihat semenjak berlakunya revolusi 25 Januari sehingga kudeta baru ini, bagi pihak tertinggi Azhar, mereka menjadi golongan yang minoriti di Azhar. Kebanyakan ataupun majoriti ulama Azhar yang ikhlas berjuang, imam-imam, masyayikh Azhar, mereka berpihak kepada pilihan rakyat, kepada demokrasi, kepada Ikhwan. Dan kita dapati di dalam banyak demonstrasi pro Mursi, mereka bersama dengan rakyat menentang tentera. Cuma sahaja pimpinan tertinggi seperti Ali Jumaah, seperti Ahmad Taib dan beberapa mereka yang mempunyai kepentingan individu, mereka masih bersama dengan tentera dan bersama dengan pimpinan junta tentera yang melakukan kudeta. Di Mesir sekarang ini apa yang diharapkan ialah kuasa dikembalikan kepada rakyat. Rakyat perlu bersama untuk membangunkan kembali Mesir. Ikhwan juga tidak mampu bersendirian untuk membangun kembali Mesir. Dan saya yakin selepas berlakunya kudeta, selepas berlakunya penentangan terhadap Morsi, Ikhwan telah mempelajari bahawa mereka perlu bersama-sama dan perlu bersikap lebih inklusif. Sebelum ini mereka inklusif juga, tapi mereka tidak cukup. Dan mereka tidak boleh lagi merasakan bahawa hanya mereka saja yang bertanggungjawab untuk membangunkan Mesir. Tetapi mereka perlu bersama dengan semua pihak dan segala pihak. Dan untuk maju ke hadapan seperti saya katakan tadi, Mesir perlu menjadi sebuah negara sivil yang diperintah oleh rakyat dalam keadaan konsensus, dalam keadaan bersama untuk mendepani masa depan yang getir. Dan yang paling utama sekali, Mesir perlu bangkit untuk bersikap kendiri dan dibantu oleh mediator-mediator yang jujur, mediator-mediator yang baik, sama ada di kalangan negara-negara Islam ataupun negara-negara bukan Islam.